akan menjelaskan tentang pengenalan projek ini. Pada masa kini, pelajar lebih gemar untuk belajar di atas talian. Pembelajaran di atas talian adalah pembelajaran melalui teknologi digital. Bahan pembelajaran yang digunakan adalah berkhususkan grafik, video ataupun audio. Dengan adanya pembelajaran atas talian, pelajar lebih berpotensi untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Oleh hal yang demikian, satu tinjauan telah dilakukan bagi program Diploma Pengajian Perniagaan kepada semester 5 dan 6. Majoriti pelajar telah memilih kursus DPB 5043 iaitu Business Finance sebagai kursus yang sukar. Justru itu, kami telah menubuhkan satu aplikasi yang dapat membantu pelajar bagi mengingati formula dan faham dengan lebih mendalam. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Natasha. Saya akan menerangkan tentang isu dan masalah. Pada 26 Ogos 2020, kami telah mengadakan borang soal sidik melalui Google Form kepada pelajar Diploma Pengajian Perniagaan. Borang soal sidik ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar supaya 1 jam penyelesaian dapat dirangka, dapat memahami masalah tersebut dengan lebih jelas dan mengumpul pendapat tentang jalan penyelesaian yang akan dijalankan. Sasaran kami ialah pelajar semester 5 dan 6 kerana kami ingin mengetahui kursus yang sukar pada semester 5. Slide ini menunjukkan hasil soal sidik yang telah dijalankan, iaitu bagi kursus yang sukar pada semester 5. Kebanyakan pelajar memilih DPB 5043 Business Finance sebagai kursus yang sukar pada semester 5. Hal ini kerana kursus tersebut mempunyai teori dan penilaian yang membuatkan pelajar sukar untuk mendapatkan markah yang cemerlang di dalam peperiksaan. Seterusnya ialah topik yang sukar bagi DPB 5043 Business Finance. Cetapan menunjukkan peratusan pelajar yang memilih topik 1 hingga 7 sebagai topik yang sukar di dalam DPB 5043 Business Finance. Kebanyakan pelajar memilih topik 3 iaitu topik Financial Analysis sebagai topik yang sukar dalam DPB 5043 Business Finance. Hal ini kerana dalam topik 3 mempunyai banyak formula dan jalan penilaian yang perlu diingati oleh pelajar. Hal ini membuatkan pelajar keliru tentang formula yang harus digunakan dan sukar untuk mengingati formula tersebut. Selain itu, topik 3 Financial Analysis juga membawa markah sebanyak 25 markah di dalam soalan peperiksaan. Bukan itu saja, pelajar juga perlu membuat surgasan seperti tutorial exercise bagi topik 3 Financial Analysis. Kesimpulannya, bagi membantu pelajar untuk lebih memahami tentang topik 3 Financial Analysis dan mendapatkan markah yang cemerlang dalam peperiksaan, kami telah membuat satu aplikasi iaitu Smart Virtual Finance SVF untuk membantu pelajar. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Aisyainah untuk menerangkan tentang objektif. Okey, seterusnya saya akan sambung di bahagian objektif. Objektif Smart Virtual Finance dapat 3. Antaranya ialah menyediakan alat kepada pelajar supaya dapat mengulang kaji dengan cepat dalam mempelajari topik 3 iaitu Financial Analysis. Di mana dalam aplikasi Smart Virtual Finance dapat nota, video, kuis dan soalan peperiksaan lepas untuk pelajar mengulang kajinya dengan menggunakan hanya satu aplikasi sahaja. Yang kedua ialah membantu pelajar dalam menghafal formula nisbah kewangan ataupun financial ratio. Di mana dalam topik 3 dapat 4 ratio untuk pelajar mengingatinya. Antaranya ialah liquidity ratio, efficiency ratio, leverage ratio dan yang terakhir ialah profitability ratio, di mana 4 ratio ni punya pecahan lagi untuk pelajar menggantikan formula. Tapi dengan adanya aplikasi Smart Virtual Finance, ia mempunyai semua formula dan ia memudahkan pelajar untuk melihatnya. Dan yang terakhir ialah meningkatkan motivasi pelajar dalam mempelajari topik 3 iaitu Financial Analysis. Di mana dalam aplikasi Smart Virtual Finance ni, ia mempunyai suasana yang menarik dan ia dapat menarik minat pelajar dan supaya tidak bosan dalam mempelajari topik ini. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Safinas. Seterusnya, bahan mentah yang kami gunakan bagi menjayakan aplikasi ini adalah pertama sekali alat VR Box. Alat VR Box ni adalah salah satu alat yang penting bagi menjayakan aplikasi ini. Dengan adanya alat VR Box, pelajar seolah-olah berada di dalam realiti maya dan mereka juga boleh melihat sekeliling sehingga 360 darjah. Justru itu, dengan adanya alat VR Box, pelajar boleh merasai suasana pembelajaran dengan lebih menarik. Bahan mentah yang kedua ialah kami menggunakan presien seperti Google Tour. Presien Google Tour ini adalah amat penting bagi menjayakan aplikasi Smart Virtual Finance. Kami menggunakan
Persian Google Tour ini untuk kami meletakkan nota, latihan dan video dalam bentuk virtual reality. Pilihan demikian, bagi aplikasi Smart Virtual Finance yang menggunakan Persian Google Tour, pelajar boleh mengakses melalui dua peranti iaitu telefon bimbit dan komputer riba. Pelajar juga boleh mendapatkan aplikasi Smart Virtual Finance di website dan di Play Store. Akhir sekali, bahan mentah yang kami gunakan adalah Google Form. Google Form merupakan borang soal sidik yang dihantar kepada pelajar melalui link. Google Form boleh diakses secara percuma. Dengan adanya Google Form, pelajar boleh menjawab soal selidik tanpa mengira masa dan tempat. Google Form ini juga digunakan untuk kita mengetahui masalah yang pelajar hadapi, dan kami juga boleh membuat penilaian berdasarkan jawapan yang telah pelajar berikan. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Hakim. Seterusnya adalah proses pembinaan. Yang pertama adalah perancangan, di mana kami mengetahui objektif, kos dan juga fungsi. Objektif adalah untuk meningkatkan motivasi dan juga sikap para pelajar untuk belajar dalam topik financial analysis, dan kos sebanyak RM250. Fungsi, kami menyediakan kaedah pembelajaran dengan lebih cepat dan efektif. Kami juga turut memasukkan nota dan juga formula bagi membantu para pelajar dalam pembelajaran mereka. Yang kedua, keperluan pembinaan aplikasi. Aplikasi kami membantu pelajar untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman mereka dalam subjek DPP 5043 Business Finance dengan menggunakan kemudahan aplikasi. Para pelajar dapat belajar di mana sahaja mereka berada. Yang ketiga adalah reka bentuk dan prototype, di mana pengguna akan ke halaman hadapan untuk menekan butang start untuk menggunakan aplikasi kami. Kemudian menu menawarkan 5 pilihan hotspot ataupun butang, iaitu CLO, nota, formula, soalan peperiksaan dan kuis. Untuk nota, SVM menawarkan nota-nota bagi membantu pembelajaran. Dan juga kuis, SVM menawarkan soalan-soalan untuk menguji minda pengguna berkenaan topik financial analysis. Dan video disediakan supaya pengguna lebih memahami subjek financial analysis dengan lebih baik. Yang keempat adalah pembangunan perisian, di mana kami menggunakan Google Tour, VR Box Glasses dan Google Form. Google Tour kami menggunakannya adalah untuk mereka dan juga merangka secara keseluruhan aplikasi kami sebanyak 360 darjah, dan pengguna boleh menggunakan VR Box Glasses untuk merasai 360 darjah semasa menggunakan aplikasi kami. Dan Google Form kami menggunakannya adalah untuk memasukkan data-data di dalam aplikasi kami. Yang kelima adalah ujian aplikasi. Aplikasi kami memerlukan akses internet untuk memuat turun dari telefon bimbit ataupun di komputer. Dan aplikasi kami memerlukan proses penyiapan yang cukup lama untuk menghasilkan dan melengkapkan aplikasi kami. Dan kami akan menaik taraf SVF dari masa ke semasa sesuai dengan peredaran zaman dan teknologi. Yang keenam adalah penyebaran. Aplikasi kami ini pada permulaannya kami akan pasarkan di kawasan Politeknik Sultan Azlan Shah untuk pelajar yang mengambil kursus DPB 5043 Business Finance. Dan jika aplikasi kami ini mendapat sambutan dan juga aplikasi kami ini berjaya, kami akan meneruskan lagi keluasan pasaran aplikasi kami di IPT lain. Yang ketujuh adalah operasi dan penyelenggaraan, iaitu kami akan menaik taraf kualiti Smart Virtual Finance SVF dari masa ke semasa. Dan kami juga turut menambahkan nota, kuis, video yang terbaru supaya kami dapat menarik pelanggan untuk menggunakan aplikasi kami. Saya akan serahkan kepada Saudara Yusof untuk menerangkan keunikan aplikasi. Saya akan menerangkan pula mengenai kebaharuan dan keunikan bagi aplikasi kami ini. Baiklah, yang pertamanya, aplikasi kami ini menggunakan VR 360 darjah, iaitu Virtual Reality Technology, yang mana para pelajar boleh merasai seperti mereka berada dalam dunia ataupun dimensi yang lain, tetapi ianya secara maya sahaja. Baiklah, kami juga pada masa yang sama telah memberikan satu gambaran yang lebih jelas kepada para pelajar ataupun para pengguna kami, di mana mereka dapat merasai sendiri bagaimana berada di salah satu tempat ataupun situasi itu sendiri, daripada mereka hanya bergantung ataupun menggunakan buku secara konvensional saja. Yang
telah digunakan sejak lama daripada dulu sampai sekarang. Tapi kami telah mengubah suai dan memberikan satu nafas baru di mana kami telah menggunakan VR 360 untuk memberikan gambaran lebih jelas kepada para pengguna dan para pelajar yang telah menggunakan aplikasi kami ini. Baiklah, yang seterusnya adalah saya ingin menerangkan mengenai aplikasi kami ini juga telah menerapkan untuk memudahkan para pelajar ataupun para pengguna kami untuk lebih mudah membuat jalan kerja dan juga mendapatkan formula di mana mereka boleh menggunakannya untuk mereka study ataupun untuk mereka mengulang kaji pelajaran mereka untuk mereka menjawab pada final year exam mereka nanti, di mana kami menyediakan formula dan jalan kerja yang lebih mudah untuk mereka lakukan dalam aplikasi kami ini untuk mereka mendapatkan keputusan yang cemerlang pada final year exam mereka nanti. Baiklah, yang seterusnya saya akan teruskan dengan poin saya yang keempat, iaitu mereka akan merasai salah satu aplikasi yang sangat mesra pengguna, di mana aplikasi kami ini, aplikasi kami ini amat mesra pengguna, di mana mereka hanya perlu mengakses ataupun memasuki poli Google sahaja dengan menekan link yang akan kami sediakan untuk mereka masuk dalam aplikasi kami ini, dan mereka akan dapat menggunakannya seperti biasa. Dan kami menyediakan pelbagai permainan yang menarik di dalam aplikasi kami ini juga sebagai salah satu daripada daya tarikan aplikasi kami ini. Dan yang terakhir adalah saya ingin menerangkan bahawa aplikasi kami ini sangat ringkas, padat dan mempunyai reka bentuk yang menarik supaya para pengguna kami ataupun para pelajar menggunakan aplikasi kami ini tidak berasa bosan ataupun mereka akan mendapati aplikasi kami ini salah satu aplikasi yang sangat menarik dan sangat padat walaupun ianya sangat ringkas. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan kepada pembinaan saya, iaitu mengenai kaedah yang kami gunakan untuk pembinaan aplikasi kami ini. Baiklah, kaedah yang kami gunakan dalam pembinaan aplikasi kami ini, pada mulanya kami telah membuat pengiraan dari segi kos, di mana salah satu contohnya pengiraan kos kami adalah kami telah mengambil kira daripada segi kos software Google Tour yang akan kami gunakan untuk membina aplikasi kami ini. Dan daripada pengiraan kos kami itu, kami juga telah membuat reka bentuk dan prototype untuk aplikasi kami ini, di mana daripada kos yang kami gunakan, kami terus kepada reka bentuk dan prototype kami yang kami akan gunakan untuk membina aplikasi kami ini, sama ada ianya lebih menarik dan membuat satu aplikasi yang kondusif dan juga sangat sesuai untuk digunakan oleh para pelajar dan pengguna kami pada masa yang akan datang. Dan kami juga akan membuat perisian daripada aplikasi kami dengan terperinci, di mana kami akan membuat aplikasi kami ini salah satu aplikasi yang dapat memberi satu kepuasan kepada pengguna kami untuk mereka menggunakannya, dan mereka tidak akan merasa bosan ataupun mereka tidak akan mendapati bahawa aplikasi kami ini tidak kondusif untuk mereka gunakan ataupun tidak bermanfaat untuk mereka gunakan pada masa akan datang. Dan seterusnya kami telah pun membuat ujian bagi aplikasi kami ini. Ujian aplikasi kami ini, kami telah memberikan salah satu contoh kepada para pengguna kami, ataupun kami telah memberi test aplikasi ini kepada kami punya pengguna yang akan kami wawarkan lebih kepada pelajar yang telah kami berikan. Dan kami ingin meminta pendapat dan juga cadangan mereka daripada segi aplikasi yang telah kami cipta ini. Baiklah, yang seterusnya adalah kami akan membuat penyelenggaraan yang terbaik daripada segi software, daripada segi cara guna fungsi daripada aplikasi kami ini, supaya para pelajar ataupun para pengguna kami dapat menggunakannya dengan lebih lancar dan semuanya tidak berlaku sebarang masalah yang akan terjadi pada masa akan datang. Baiklah, yang terakhir adalah saya ingin memberitahu bahawa aplikasi kami ini kami akan sebarkan kepada luar, di mana kami akan memberikan kepada industri-industri luar di sana yang memerlukan aplikasi kami ini, ataupun kami akan menyebarkan kepada institusi pelajaran di luar sana, di mana kami akan lebih tumpukan kepada para pelajar. Dan ini adalah salah satu keutamaan aplikasi kami ini, supaya mereka dapat menjawab ataupun mendapat
salah satu manfaat yang terbaik daripada aplikasi kami ini untuk mereka menjawab pada peperiksaan akhir mereka nanti. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Tasha. Analisis situasi ataupun analisis SWOT iaitu kombinasi daripada strength, weakness, threat and opportunities memainkan peranan penting dalam menentukan tanda aras dalam usaha penambahbaikan serta sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran yang akan dihadapi. Yang pertama ialah kekuatan aplikasi kami ialah ia merupakan aplikasi yang unik di mana ia ialah rekaan sendiri tetapi dia mengambil masa yang lama untuk menyiapkannya. Peluang ialah kami perlu menggunakan peristian yang lebih canggih dan seiring dengan teknologi yang sekarang. Tetapi hal ini mempunyai sedikit cabaran kerana ia memerlukan modal yang banyak. Kekuatan aplikasi kami yang kedua ialah pelajar dapat mengakses nota dan formulir menggunakan aplikasi kami tetapi pelajar perlu menggunakan internet untuk mengakses aplikasi kami. Tapi pelajar tidak perlu risau kerana di Politeknik Sultan Azhar Shah telah menyediakan wifi secara percuma kepada pelajar. Tetapi ada sedikit cabaran di mana sekiranya ramai pelajar yang menggunakan wifi dalam masa yang sama, kelajuan rangkaian mungkin akan berkurang. Yang ketiga ialah pelajar boleh menggunakan aplikasi kami tanpa mengira tempat dan masa dan boleh diakses di mana-mana sahaja. Bagi pelajar yang ingin merasai suasana realiti maya, pelajar perlulah menggunakan virtual reality headset. Jika pelajar tidak mempunyai virtual reality headset, pelajar boleh mengakses menggunakan komputer riba tetapi tidak mendapat merasai suasana realiti maya. Kekuatan aplikasi kami yang terakhir ialah pelajar boleh menggunakannya secara percuma. Pensyarah juga boleh mengakses kepada aplikasi kami secara percuma. Kelemahannya ialah aplikasi kami sukar didapati di aplikasi web tetapi kami akan menyediakan link kepada pelajar bagi memudahkan mereka untuk mengakses kepada aplikasi kami. Pelajar juga boleh memuat turun aplikasi Expedition dan mengakses aplikasi kami melalui aplikasi Expedition. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Aisyah untuk menerangkan tentang analisis kewangan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis kewangan. Okey, terdapat dua item yang melibatkan kos, antara adalah aplikasi Google Tour dan yang kedua adalah WeArePod Classes. Kos untuk aplikasi Google Tour adalah sebanyak RM160 untuk satu kuantiti, dengan mana kos untuk WeArePod Classes adalah sebanyak RM60 untuk suatu kuantiti. Okey, jumlah keseluruhan kos adalah sebanyak RM250. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Safinas untuk menerangkan impak produk. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang keberkesanan produk. Sidik ini dijalankan untuk kita mengetahui tahap kefahaman, sikap dan pencapaian pelajar dalam mempelajari kursus DPB 5043 Business Finance. Okey. Untuk pertama sekali, pelajar mengalami kesukaran untuk memahami pengiraan bagi topik financial analysis. Catapan di atas menunjukkan 46% bilangan pelajar berada dalam tahap neutral untuk memahami topik financial analysis yang dikatakan mempunyai banyak formula untuk mereka ingat. Seterusnya, terdapat 7% di kalangan pelajar sangat bersetuju bahawa pengajaran yang digunakan oleh pensyarah memudahkan mereka untuk membuat pengiraan. Seterusnya menunjukkan pemahaman pelajar dalam mempelajari pengiraan topik financial analysis selepas menggunakan aplikasi. 57% bilangan pelajar bersetuju untuk menggunakan aplikasi Smart Virtual Finance bagi mengingati formula dan membuat jalan pengiraan dengan baik. Seramai 9% bilangan pelajar mempunyai pemahaman yang neutral bagi memahami jalan pengiraan bagi topik financial analysis yang terdapat dalam aplikasi Smart Virtual Finance. Yang kedua, catapan ini menunjukkan tentang sikap pelajar bagi mempelajari topik financial analysis sebelum menggunakan aplikasi. Menunjukkan 50% bilangan pelajar bersikap neutral untuk mempelajari topik financial analysis yang disampaikan oleh pensyarah. Hal ini dikatakan pelajar kurang selesa dengan kaedah pengajaran yang disampaikan oleh pensyarah. Terdapat segelintir pelajar iaitu seramai 10% bilangan pelajar berminat untuk mempelajari topik financial analysis yang disampaikan oleh pensyarah. Catapan di atas menunjukkan sikap pelajar dalam mempelajari topik financial analysis selepas menggunakan aplikasi.
Terdapat 66% pelajar bersetuju untuk menggunakan aplikasi Smart Virtual Finance bagi memahami topik financial analysis yang dianggap sukar kerana mempunyai banyak formula dan jalan pengiraan yang sukar. Seterusnya, terdapat 9% bilangan pelajar bersikap neutral untuk menggunakan aplikasi Smart Virtual Finance bagi memahami topik financial analysis. Menurut kajian di atas, kami telah mengenal pasti tahap pencapaian pelajar untuk mendapat skor dalam topik financial analysis. Terdapat 62% pelajar berpendapat dengan kaedah yang digunakan oleh pensyarah dapat membantu mereka menghafal formula bagi topik financial analysis dengan baik. Seterusnya, 7% bilangan pelajar berpendapat setelah belajar topik financial analysis bersama pensyarah, mereka dapat menyelesaikan masalah pengiraan dengan baik. Laporan soal sidik yang telah kami jalankan, ramai pelajar bersetuju untuk menggunakan aplikasi Smart Virtual Finance bagi membantu mereka memahami topik financial analysis. Terdapat 61% pelajar bersetuju untuk menggunakan aplikasi Smart Virtual Finance bagi membantu mereka mendapat skor yang cemerlang bagi topik financial analysis. Seterusnya, terdapat 6% bilangan pelajar mempercayai bahawa dengan bantuan aplikasi Smart Virtual Finance dapat menyelesaikan masalah pengiraan bagi topik financial analysis dengan mudah. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada panel Yusof. Baiklah, sekarang ini saya kembali lagi untuk menerangkan mengenai sasaran pasaran bagi aplikasi kami ini. Baiklah, kami telah menyasarkan pasaran kami kepada 3 jenis strategi yang kami gunakan, iaitu strategi promosi, strategi harga dan juga strategi daripada segi perkhidmatan aplikasi kami ini. Baiklah, yang pertama saya akan menerangkan mengenai strategi harga. Strategi harga, kami telah menyediakan aplikasi kami ini secara percuma kepada para pelajar atau para pengguna yang akan menggunakan aplikasi kami ini kerana kami ingin menarik minat mereka untuk lebih menggunakan aplikasi kami ini dan memanfaatkan aplikasi kami ini. Seterusnya saya akan terangkan mengenai strategi promosi. Strategi promosi kami adalah kami akan menyediakan banting, iklan dan juga pamflet untuk kawasan Politeknik Sultan Syah ini pada awalnya supaya para pelajar daripada Politeknik Sultan Syah dan para pengguna daripada Politeknik Sultan Syah dapat merasai sendiri aplikasi kami ini berfungsi dan keberkesanan aplikasi kami ini. Dan yang terakhir adalah saya akan menerangkan mengenai strategi perkhidmatan, di mana strategi perkhidmatan kami ini kami telah memudahkan para pelajar dan pengguna untuk menjawab tajuk financial ratio, di mana financial ratio ini adalah salah satu tajuk yang amat memberi markah yang tinggi pada final year exam nanti, dan para pelajar akan mendapat salah satu skor yang tinggi pada pelaksanaan exam mereka nanti. Dan kami menggunakan strategi perkhidmatan kami ini untuk memberi mereka merasai sendiri keberkesanan daripada aplikasi kami ini. Baiklah, itu saja daripada saya akan teruskan kepada saudari kita, saudari Tasha. Pembuatan Smart Virtual Finance SPF ini ialah aplikasi ini dapat memudahkan pelajar dengan nota dan formula yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Bukan itu saja, video dan kuis yang terdapat dalam aplikasi tersebut dapat mengukuhkan lagi fahaman pelajar tentang topik 3 iaitu financial analysis. Selain itu, pelajar juga memberikan respon yang positif tentang aplikasi ini, bahkan pensyarah juga memberikan respon yang positif kerana dapat menarik minat pelajar untuk belajar dengan merasai pengalaman suasana realiti maya dengan menggunakan virtual reality headset. Terdapat beberapa cadangan, iaitu yang pertama ialah aplikasi yang berusahakan pendidikan haruslah diperbanyakkan. Melalui cadangan ini, aplikasi bagi kursus yang lain juga dapat diwujudkan untuk membantu pelajar. Yang kedua ialah kami akan meningkatkan kualiti aplikasi kami supaya gambaran aplikasi kami akan lebih jelas dan aplikasi kami dapat berjalan dengan lebih cekap. Yang ketiga ialah kami akan membuat kajian dari semasa ke semasa untuk mengetahui tahap keberkesanan tentang aplikasi kami. Kami juga akan menambah nota, soalan peperiksaan dan kuis yang terkini untuk membantu pelajar. Justru itu, kami berharap aplikasi kami dapat dikembangkan ke seluruh Politeknik Malaysia supaya dapat membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi mereka di dalam DPP 5043 Business Finance. Okey, yang terakhir ialah rujukan. Rujukan ini kami mengambil daripada laman web untuk dijadikan sebagai panduan kepada kami untuk menjadikan lagi aplikasi Smart Virtual Finance. Sekian daripada kami. Terima kasih.
Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi untuk jadi kami punya responden untuk review aplikasi SBF. Okey, sekarang Finas nak tanyalah soalan. Adakah aplikasi SBF ni dapat membantu pelajar dalam kursus Business Finance dalam topik 3 iaitu Financial Analysis? Bagi pendapat Fai, benda tu memang aplikasi SBF ni memang sangat membantu. Especially untuk student yang kurang ataupun yang agak slow dalam bahagian matematik ni. Macam contohnya Fai gelarkan diri Fai lah. Sebab Fai memang susah nak faham matematik. So melalui aplikasi ni, dia memberikan banyak pengetahuan dan juga kefahaman yang Fai boleh apply waktu tengah study untuk business finance. Okey. Kuis dalam aplikasi Finance tu dapat membantu Fai dalam meningkatkan lagi kemahiran Fai untuk belajar dalam topik 3 iaitu Financial Analysis. Mengikutkan chapter dekat Business Finance, chapter 3 adalah satu chapter yang banyak step yang perlu kita buat. Okay, so bagi Fai ada quiz untuk dalam chapter ni dan bila Fai buat, Fai boleh tahu step tu. Maksudnya Fai boleh ikut urutan step tu dan lebih faham lah bila Fai nak buat benda tu. Okay. Nak minta tolong Fai, boleh tak Fai share screen macam mana, mudah tak untuk pelajar lain akses dalam aplikasi Smart Virtual Finance ni? Oh, okay. Boleh. Okay, ni apa yang bila Fai tengah study untuk chapter 3 lah, Financial Analysis. Kurang sikit dekat liquidity ratio. Bila dah start pengiraan tu, Fai dah start kurang untuk tahu. So bila apa yang seronoknya pasal aplikasi SBF ni, bila Fai tekan ni je, dia akan keluar terus information kat sini. Okay, Fai tak perlu nak pusing-pusing macam ni. Fai just tekan dekat quick ratio ni, nanti dia akan terus bawa ke sini. Dan dia akan bagi tahu formula dia. Okay, kalau nak cari current asset, inventories, kena tolak dengan prepayment. Dia meringkaskan lagi, tapi at the same time dia memberi kefahaman kepada Fai lah. Itu yang Fai suka tu. Lagi-lagi bila dia macam, bila kita tekan satu, macam tekan current ratio, dia terus bawa ke sini. Dia tekan quick ratio, dia ke sini pula. Itu yang nampak macam lagi best lah, lagi menarik tengok benda tu. Dekat dalam aplikasi SBF ni pun kami ada sediakan soalan pasir tau. So mudahlah untuk pelajar nak cari soalan pasir. Dia bila melalui pada soalan pasir ni, Fai boleh terus download je ataupun print daripada aplikasi ni. Just rujuk dekat aplikasi, tak perlu nak ke website lain yang sukar untuk Fai cari rujukan bila nak buat assignment ke ataupun nak buat soalan pasir. Sebagai seorang pelajar, apa pendapat Fai tentang aplikasi ni? Rasanya dia sangat berguna tak untuk pelajar akan datang akses aplikasi SBF ni? Pada pendapat Fai, sejak aplikasi SBF ni dibangunkan, Fai dapat merasakan yang benda ni dia akan digunakan bukan sahaja kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus Business Finance, tapi dia akan memberikan kepentingan juga kepada student-student yang bakal mengambil subjek Business Finance ni. Lagi-lagi generasi di bawah-bawah kita yang menggunakan aplikasi sebagai tempat mereka untuk belajar. So, Fai rasa benda ni memang dapat memberikan pengetahuan dan juga pembelajaran dengan lebih cekap berbanding dengan melalui cara pembelajaran tradisional. Terima kasih kerana luangkan masa. Terima kasih. Terima kasih.